baru-baru ini uh, uh, menteri, saya tak ingat menteri apa, yang mengumumkan bahawa akta binatang akan di-upgrade bagi seseorang yang menghina, yang mendera binatang, daripada denda RM200 akan di-upgrade ke RM50,000. Dan rasa selepas ni kalau kita jumpa kucing tepi jalan tu, kalau kita tendang dia, kita pijak ekor dia, kita dera dia, kita boleh dihukum RM50,000. Kalau kita compare dengan Akta Mahkamah Syariah itu, denda yang boleh dihukum oleh Mahkamah Syariah RM5,000. Adakah RM5,000 untuk kesalahan melakukan zina itu setanding dengan kesalahan memijak kucing tadi? Seolah-olah menampakkan bahawa kesalahan memijak kucing, mendera binatang itu lebih besar daripada melakukan zina. Jadi saya lihat, kalaulah Kerajaan Persekutuan pada masa ini mungkin belum sampai masa untuk melaksanakan hudud, bidang kuasa kepada Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa jenayah untuk memutuskan, menjatuhkan hukuman kepada pesalah syariat ni perlu di-upgrade. Takkanlah dia persetubuhan haram, berzina, berkhalwat, denda RM5,000. Compare dengan mendera binatang RM50,000 boleh didenda. Umpamanya kita lihat bahawa di Mahkamah Syariah peruntukan untuk qazaf pun walaupun ada, tetapi amat sukar dilaksanakan. Jadi ia lebih bentukkan mirip kepada kepentingan politik umpamanya daripada pelaksanaannya. Dan kita lihat bahawa kalau dibandingkan dengan negara-negara Islam lain yang melaksanakan hukum syariah, walaupun negara itu berbentuk homogeneous dan kita berbentuk semajmuk, tapi masih terdapat dari segi pelaksanaannya beberapa kelemahan. Jadi pada pendapat saudara, apa yang menyebabkan hukum ataupun hukum syariah di negara tersebut tidak dilaksanakan secara efisien dan juga mantap? Sebab itu kita khawatir kalaulah kita melaksanakan hudud dalam keadaan kefahaman masyarakat tentang hudud itu sendiri masih kurang, saya khawatir akan berlaku perkara yang macam tuan sebutkan tadi. Apabila dilaksanakan ada kelemahan-kelemahan di situ. Okey, dan juga sekarang ini, pada waktu ini, persepsi bukan Islam itu perlu diubah terlebih dahulu. Contohnya DAP, MCA pun kata dia tak nak, gerakan pun kata dia tak nak hudud. So golongan-golongan ni perlu diberi fahaman terlebih dahulu. Kerana saya khawatir kalau kita laksanakan hudud pada waktu ini, kalaulah berlaku kelemahan-kelemahan tadi itu, maka golongan ini akan menyalahkan. Itulah dulu kita orang dah cakap kan, jangan buat. You buat juga, saya tengok macam mana. So kita tak nak benda itu, kerana apabila perkara itu berlaku, orang akan melihat bahawa hukuman yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran itu satu hukuman yang tidak adil, yang buruk, yang tidak baik dan sebagainya. Adakah kita dengar kadang hujah juga, ini bukan prioriti. Prioriti umpamanya ialah untuk meningkatkan taraf ekonomi orang Islam di Malaysia. Sebab ramai orang Islam masih miskin, daif dan sebagainya. Adakah ini satu asas yang boleh diterima? Itu dia dah pusing ke lain tu kan. Apa kaitannya hukuman bagi pesalah jenayah ini dengan ekonomi? Bukan. Dalam konteks ini kita perlu melihat dari segi masalah sosial itu sendiri. Yang pertama dari segi, kalau zina mungkin kita kaitkan dengan pembuangan anak, persetubuhan haram, berzina, melakukan zina itu sendiri, dan juga pendaftaran anak luar nikah itu juga perlu dilihat statistiknya. Sebab kalau ikut yang statistik yang saya ada daripada 1999 sehingga di 2003, sebanyak 30,978 pendaftaran anak luar nikah dalam tempoh 4 tahun. Jumlah yang amat tinggi. Yang amat tinggi. Dan ini juga berkemungkinan berpunca daripada perbuatan-perbuatan tadi, zina dan khalwat dan sebagainya.
dan juga statistik yang berkenaan dengan pembuangan anak perlu dilihat dengan lebih dikaji, diteliti. Adakah itu adalah berpunca daripada kesalahan-kesalahan yang melibatkan zina dan sebagainya, kita tidak cegah. Kerana pada waktu ini pencegahan itu tidak berlaku. Apabila seseorang itu didakwa atas kesalahan melakukan zina, dia pergi mahkamah syariah, dia mengaku salah, mahkamah syariah kata denda maksimum baru RM5,000. So RM5,000 orang boleh cari duit pada hari yang sama, dan dia boleh bayar pada hari itu juga dan balik pada hari itu juga dengan tersenyum, kerana denda yang terlalu rendah. Kalaulah ditakdirkan hudud itu dilaksanakan, saya percaya bahawa orang sendiri pun akan merasa gerun, kerana dia tahu hukuman yang bakal dikenakan itu adalah amat dahsyat. Itu yang berlaku. Ya, sekali saudara, apakah pendekatan yang terbaik mungkin dalam konteks Malaysia ni, bagaimana hukum syariah itu mau di lambat laun isu ini juga akan menjadi panas, dan lambat laun juga majoriti umat Islam mungkin akan mendesak dengan lebih keras supaya hukum ini dilaksanakan. Jadi buat masa ini, pada peringkat ini, apakah perkara yang perlu dilakukan? Mungkin perlu diadakan persidangan meja bulat yang merangkumi semua pihak, Islam dan bukan Islam. Jadi apa pendapat sehingga perkara ini dilaksanakan, saya melihat yang pertama dari segi pemahaman. Pemahaman itu perlu dijelaskan, dirancakkan, yang mana usaha untuk memberi penerangan tentang hudud kisos ini boleh dilaksanakan. Saya tak pasti sama ada kerajaan PAS Kelantan itu telah membuat perkara itu daripada 20 tahun yang lepas. Kalau dia dah buat, soalannya kenapa masih ada yang meragui tentang hudud itu? Apabila ada keraguan tentang hudud, maksudnya mungkin orang itu tidak faham, dia menentang dalam keadaan dia tidak memahami hudud itu yang sebenarnya. Jadi usaha untuk merancakkan lagi usaha untuk mengadakan penerangan meja bulat dan sebagainya, dan memanggil pihak-pihak yang menentang ini untuk memberi pemahaman kepada mereka. Dan saya juga lihat sebenarnya dalam konteks ini, kalaulah kita nak melaksanakan hukuman hudud, infrastruktur ataupun prasarana itu sendiri perlu lengkap. Sebagai contoh, mahkamah, kalau kita nak laksanakan di mahkamah syariah, dia punya kaki tangan hakimnya, bangunan mahkamahnya, infrastrukturnya sudah cukup untuk kita melaksanakan perkara itu. Adakah kalau di Kelantan misalnya, adakah mahkamah-mahkamah di Kelantan itu sudah cukup prasarananya, kaki tangan hakimnya, bangunan-bangunannya adalah lengkap? Dalam konteks IT umpamanya, software dan hardware itu lengkap. So benda itu kena diwujudkan dahulu supaya apabila dilaksanakan orang akan merasa yakin. Maksud keyakinan masyarakat itu perlu diperolehi terlebih dahulu. Cuma yang saya lihat dalam konteks negeri Kelantan dari sudut politik misalnya, kerana itu adalah manifesto mereka di negeri Kelantan. So apabila perkara ini telah dicetuskan oleh Datuk Nik Aziz, maka ia membuka mata kepada orang Kelantan bahawa itu adalah agenda PAS, untuk misinya selepas pilihan raya ke-13 akan datang. So kalaulah PAS masih dipilih untuk mentadbir negeri Kelantan, bagi saya percaya bahawa PAS nak tak nak dia perlu usaha untuk melaksanakan juga apa yang telah diwar-warkan pada waktu ini. Kerana masyarakat telah memberi undi kepada mereka. Negeri Kelantan itu, rakyat negeri Kelantan telah mengundi PAS. Maksudnya rakyat Kelantan mahu supaya bersetuju untuk melaksanakan hudud. Tapi kalaulah rakyat negeri Kelantan itu ditakdirkan tidak mengundi PAS untuk pilihan raya ke-13 akan datang, maksudnya rakyat Kelantan tidak mahu hudud. Itu saya punya
betul pemahaman yang sedang dipahami ya. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada saudara Musa Awang, Timbalan Presiden Persatuan Peguam Syari'i Malaysia. Kita berbincang sebentar tadi mengenai pelaksanaan cadangan hukum hudud di Malaysia. Terima kasih kerana kepada kita ucapkan kepada saudara Musa sekali lagi, sehingga kita berjumpa lagi. Salam ceria.